Salam Malaysia Madani, saya Cumi Sandraj. Lokasi penganjuran sambutan 2 tahun Kerajaan Madani yang dijadual berlangsung 22 hingga 24 November ini ditukar ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang dipengerusi Perdana Menteri hari ini. Pertimbangan pertukaran lokasi antaranya diambil kira faktor lokasi dan ruang. Perubahan pertukaran lokasi tersebut telah dimaklumkan kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Perincian mengenai sambutan akan dimaklumkan kepada umum dalam masa terdekat. Kata Fahmi, setakat ini persiapan sambutan berjalan lancar. Sementara itu, beliau turut memberitahu lebih 230,000 pengunjung disasar memeriahkan sambutan 2 tahun Kerajaan Madani. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perasmian Hari Kerja Negara 2024 di Cyberjaya. Terpedaya keuntungan besar, lelaki rugi RM120,000 selepas ditipu skim pelaburan tidak wujud ditawarkan 2 wanita. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, mangsa berusia 28 tahun dan bekerja sebagai pegawai farmasi telah berbincang mengenai pelaburan bersama 2 wanita tersebut pada Mei tahun lalu. Setelah berbincang, mangsa kemudian menyerahkan wang tunai secara berperingkat berjumlah RM138,000 kepada suspek. Untuk mengaburi penipuan, suspek membayar keuntungan kepada mangsa bernilai RM18,000 dalam tempoh 3 bulan berikutnya. Selepas tempoh itu, mangsa yang membuat pelaburan menggunakan pinjaman peribadi tidak lagi menerima sebarang bayaran yang dijanjikan. Disedari ditipu, lelaki berkenaan membuat laporan polis di Balai Polis Kuala Terengganu semalam. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Bantu 300 pelajar kurang berkemampuan di Parlimen Padang Besar. Tujuan pertukaran bernilai RM30,000 disediakan Yayasan Bank Rakyat. Menurut timbalan pengerusinya, Datuk Nurul Aman Muhammad Fauzi, sumbangan disalur dapat beri manfaat kepada pelajar tingkatan 4, 5 dan 6 yang terpilih mewakili 4 buah sekolah di kawasan Parlimen berkenaan. Meskipun nilai sumbangan itu tidak begitu besar, namun diharap dapat suntik semangat kepada para pelajar. Seterusnya melahirkan pelajar yang seimbang dan harmoni dalam aspek intelek, kerohanian dan jasmani. Datuk Nurul Amal ditemui pada majlis penyerahan bantuan persekolahan yayasan tersebut di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan. Kerja naik taraf dan selenggara Kompleks Sukan Jabatan Belia dan Sukan di Labuan yang bernilai RM20 juta dijangka siap Mac tahun depan. Ia lebih awal berbanding jadual asal pada suku ketiga 2025. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hanayo, pelaksanaan projek diharap dilaksana ikut jadual ditetapkan. Ini bagi elak pertambahan kos serta mahu penduduk dapat gunakan fasiliti Dewan Kompleks berkenaan secepat mungkin. Hana ditemui selepas adakan lawatan kerja ke tapak projek naik taraf Kompleks Belia dan Sukan di Labuan. Pada sesi lawatan itu, beliau turut diberi taklimat perkembangan semasa pembinaan projek tersebut oleh Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Muhammad Faizil Muhammad Ali Hanapia. Kejohanan Liga Bola Sepak Governor Cup 2024 edisi ketiga membuka tirainya hari ini. Turut berlangsung sama Liga Bola Jaring Pelatih edisi kedua. Ini sekaligus merancangkan Arena Sukan Negeri Melaka hingga akhir tahun ini. Menurut pengerusi pertandingan, Datuk Nur Azmi Ahmad, 24 pasukan akan berentap dalam kedua-dua kejohanan tersebut. Ini terdiri daripada 12 pasukan bola sepak dan 12 pasukan bola jaring yang berlangsung di 4 lokasi berbeza. Bagi menyemarakkan lagi semangat pemain, hadiah ditawarkan dinaikkan berbanding edisi sebelum ini. Bagi juara Liga Bola Sepak, RM12,000 menanti pemenang. Dan juara bola jaring pula RM3,500. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kedua-dua liga tersebut di Taman Seri Bunga, Air Crow. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.